KPM. Alamak, takut nanti salah orang lah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya datang ke sini sebab saya nak cari pengetua sekolah ni. Saya lah. Saya Puan Hazmi binti Abdullah. Pengetua sekolah ni lah. Baiklah, sebenarnya saya datang ke SMK Pusat Bandar Puchong 1 ni untuk eksplorasi seni kelab tarian singa. Puan nampak tak saya dah bersedia ni? Boleh tak Puan bawa saya? InsyaAllah. Boleh? Sudah tentu. Silakan. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam kesenian. Jadi hari ini Nisa berada di SMK Pusat Bandar Puchong 1 untuk sama-sama kita lakukan eksplorasi seni kepada sebuah tarian yang saya kira tidak asing lagi di negara kita. Kalau kita ingat kembali, tarian ini biasa kita lihat ketika sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Jom kita nak perkenalkan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini, iaitu Cikgu Chia Teng. Dipersilakan. Silakan Hai, cikgu. Nisa. Hai. Salam sejahtera. Saya Cik Chia Teng, Guru Penasihat Kelab Tarian Singa SMK Pusat Bandar Puchong 1. Ya, cikgu dah bocorkan rahsia. Hari ini kita nak eksplorasi seni bagi kelab tarian singa. Murid-murid di rumah mesti ada yang teruja tu. Baiklah, saya nak tanya cikgu, sebenarnya tarian singa ni tarian yang bagaimana sebenarnya cikgu? Tarian singa actually merupakan satu tarian yang berirama. Oh, berirama. Jadi saya pasti sesiapa yang terlibat mestilah seseorang yang kuat tubuh badannya, betul tak cikgu? Ya, tapi tarian singa ini lain daripada tarian lain-lain. Contohnya tarian Melayu, tarian Cina, tarian India. Biasanya dia menggunakan muzik yang berirama lemah lembut. Gerakan dia pun lemah lembut. Betul. Tapi tarian singa ini menunjukkan kekuatan. Saya suka sebab apa dekat negara kita ni kan ada pelbagai budaya dan pelbagai seni kebudayaan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang sungguh indah di negara kita dan kita nak tahu dengan lebih lanjut. Sebelum kita pergi tentang bagaimana kita nak mulakan tarian singa ni, macam saya pula yang nak sertai kan. Saya nak tanya, di sekolah SMK Pusat Bandar Puchong 1 ni kan cikgu, berapa lama dah sebenarnya kelab tarian singa ni wujud? Kelab Tarian Singa SMK Pusat Bandar Puchong 1 ditubuhkan pada tahun 2008. Jadi tahun ni dah usianya 14 tahun. Wah, dah 14 tahun. Pasti banyak pertandingan yang disertai. Jarang sebab memang aktiviti ni kurang sikit popular di peringkat sekolah. Baik, kalau persembahan di sekolah ada buat? Persembahan di sekolah biasa. Biasa buat. Baiklah, saya nak tahu kalaulah saya nak menyertai sebenarnya, boleh ke saya nak masuk kelab tarian singa ni? Okey, kelab tarian singa ini terbuka kepada murid-murid SMK Pusat Bandar Puchong 1. Baik. Tak kira kaum dan tak kira jantina. Nisa perempuan nak join boleh juga. Saya boleh. Saya nak yang jadi kepala singa tu cikgu. Tapi sebelum tu kan cikgu, saya tahu tarian singa ni kita dah tahu tadi cikgu bagi tahu memerlukan kekuatan. Tapi sebenarnya apakah antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk mulakan tarian singa? Saya nak mula ni. Macam tak sesuai pula saya. Betul. Tarian singa ni kita mulakan setiap kali perjumpaan, kita mulakan dengan latihan kuda-kuda. Latihan kuda-kuda actually satu posisi untuk melatih stamina dan kestabilan badan mereka. Kuda-kuda macam mana ya? Agaknya rupa kuda-kuda tu boleh tak kita tunjukkan demonstrasi cikgu? Boleh, tapi pakaian you dengan pakaian saya rasa tak sesuai. Tak sesuai. Biar murid kita tunjukkan. Ya, jom kita persilakan murid kita. Kita beri ruang kepada mereka cikgu. Baik. Baik, bersedia? Langkah pertama, kuda-kuda dipersilakan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah.
Baik, itu adalah langkah kuda-kuda. Okey, silakan. Kita nak suruh dia berdiri lama-lama nanti kat situ kan. Tapi untuk pengetahuan Nisa, setiap kali latih kuda-kuda ini, dia kena tahan 15 minit hingga 30 minit. 15 hingga 30 minit? Ya, sebab langkah ini untuk train dia punya kestabilan badan dan stamina mereka. Baik, itu langkah yang pertama untuk memanaskan badan sebelum memulakan tarian singa. Kita pergi kepada langkah-langkah yang seterusnya. 15 minit. Pastinya murid-murid ini ada stamina yang sungguh kuat. Apa langkah pemanasan badan yang seterusnya, cikgu? Seterusnya kita akan tengok latihan-latihan hopping, push-up dan pumping. Untuk pelajar perempuan pun ada latihan-latihan yang khas untuk mereka. Squat, twisting dan dia punya stretching. Oh, ada gerakan yang berbeza untuk murid lelaki dan juga murid perempuan. Ya. Okey, jom kita nak lihat yang kedua tadi apa, cikgu? Hopping. Hopping. Jom kita tunjukkan. Baiklah, itu tadi kita dah tengok aktiviti pemanasan badan bagi murid lelaki. Cikgu, sebenarnya apabila mereka buat macam hopping tadi tu kan, macam susah je sebenarnya. Untuk apa tu, cikgu? Ya, hopping tu untuk latihan untuk otot, menguatkan otot bahagian lutut dan kaki. Wah, saya tengok kalau saya hari-hari buat kan, jadi katak lompat lain jadinya. Memang penat. Penat. Yang kedua tadi hopping, kemudian kita ada push up. Push up. Push up ni untuk apa? Sebab saya tengok tadi ada murid yang akan menahan murid yang sedang push up tu di bahagian atas. Wah. Ya, push up ini dia kena lakukan berpasangan. Di mana seorang tu buat push up, seorang tu menjaga keselamatan rakannya. Okey, dan dia latih bahagian abdomen punya otot dan kekuatan bahagian pinggang. Wah, hebat betul. Dan yang terakhir tadi bagi murid lelaki, mereka lakukan apa tadi tu? Pumping. Untuk apa tu, cikgu? Pumping dengan atas bangku tu untuk melatih dia punya tenaga tangan dan juga kestabilan badan. Kestabilan badan. Jadi setiap aktiviti pemanasan badan itu ada tujuannya. Dan kalau untuk murid perempuan, apa perbezaannya dan apa aktiviti yang mereka buat, cikgu? Ada. Okey, kita ada 3 latihan khas untuk budak perempuan. Okey, iaitu squat, twist dan stretching. Squat, twist, stretching. Okey, boleh cikgu jelaskan squat ni untuk apa sebenarnya? Okey, squat tu kita nak kuatkan otot bahagian kaki dan lutut mereka. Okey, actually dia aktiviti yang mencangkung. Baik. Yang kedua tu twist. Okay, twist itu untuk menguatkan otot bahagian pinggang. Ya. Okey, dia gerak ke kiri dan ke kanan. Baik. Dan last kali stretching. Stretching tu regangkan otot. Regangkan otot. Macam mana? No, dia push up.
ke atas. Ke atas. Baiklah cikgu, saya nak tanya apa akan berlaku sekiranya murid-murid ni tak nak buat pemanasan badan, terus je lah nak tarian singa. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa cikgu? Itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Kalau tanpa memanaskan badan, nanti kecederaan mungkin berlaku. Ya, kecederaan akan berlaku. Jadi murid-murid yang terlibat dengan tarian singa ni tak boleh tinggalkan. Jangan skip, jangan lupa untuk lakukan pemanasan badan. Biasa pemanasan badan ni ambil berapa lama masa? 10 minit, 15 minit cikgu? Setiap set latihan itu mereka kena buat 20 kali. 20 kali? Mungkin dalam beberapa minit jugalah ya cikgu ya? Dalam 20 minit. 20 minit. Baiklah, untuk setiap set tau, bukan untuk semua sekali. Baiklah cikgu, kita nak tengok pula bagaimana latihan aktiviti pemanasan badan bagi murid perempuan. Kita nak rehat dahulu, tapi sebelum tu cikgu, kita tunjukkan aktiviti pemanasan badan murid perempuan. Cikgu, kita pergi ke kantin. Murid-murid di rumah, kita jumpa sekejap lagi. Silakan cikgu. Okey, jumpa sekejap lagi. Ciao. Selamat kembali ke Kesenian di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K, dan hari ini kita nak melihat kepada eksplorasi seni tarian singa di SMK Pusat Bandar Puchong 1. Baiklah, Cikgu Cha yang masih bersama-sama dengan saya. Saya tahu kalau tarian singa ni kan saya suka dengar dung 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 dung. Wah, saya rasa seronok. Saya semangat nak tengok. Tapi kan berapa banyak alatan muzik yang sebenarnya terlibat untuk muzik tarian singa ni cikgu? Alatan muzik yang utama 3 jenis. 3. Gendang, simba dan gong. Gong. Baik, kita pergi yang pertama boleh cikgu? Boleh. Sebab di hadapan saya ni ada gendang yang sangat besar, lagi besar daripada saya. Boleh menyuruk dekat belakang ni cikgu. Boleh cikgu ceritakan sedikit tentang gendang yang ada di hadapan kita ni? Okey, baik. Gendang ini lain daripada gendang yang lain. Contohnya macam gendang untuk orkestra Cina ataupun gendang untuk kompang. Okey, gendang ini khas untuk tarian singa. Dan gendang ini ada berbagai jenis saiz. Okey, sekolah kita guna jenis saiz ini untuk pelajar sekolah menengah. Baik. Okay. Permukaannya dibuat daripada kulit lembu. Okey, kulit lembu. Okey, dan badan dia dibuat daripada kayu. Okey, dan kita main guna batang rendang. Batang gendang. Okey, dibuat daripada kayu juga. Baik. Okay. So, saiz gendang ini 60 cm diameternya. Baik, dan ketinggiannya pun 60 cm. Okay. Dia punya batang gendang 33 cm. 33 cm. Cikgu, saya nampak bulu lembu. Ternyata diperbuat daripada kulit lembu. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengetuk. Saya ketuk. Dah keluar bunyi. Tapi Nisa, kita kena tahu, ketuknya mesti kat tengah. Oh, mesti di tengah. Yes, jadi you boleh nampak, dia punya warna nampak berlainan sikit. Sebab semakin kita ketuk tu, dia akan menjadi semakin nipis. Semakin nipis tu menjadi warna dia lebih cerah. Sampai satu hari dia akan jadi bocor. Jadi kita kena tukar gendang. Jadi Nisa nak cuba? Mestilah nak cuba. Baik. Ambil. Saya nak kena buat bunyi macam mana ni cikgu? Boleh cikgu terangkan terlebih dahulu apakah antara peraturan ataupun bunyi ketukan gendang yang ada? Boleh. Yang pertama, pegang secara kiri dan kanan. Dan kita jangan sekali-sekala tu ketuk bersama. Tak perlu. Kita kena kiri sekali, kanan sekali dan ke tengah. Okey, Nisa ingat jangan pegang dengan kuat. Okey, sederhana saja. Sederhana saja. Mari cuba. Maklumlah tengah takut kan. Ini bunyian je Wah, nampak tak? Cikgu, ini bunyi apa cikgu?
Okey, ini untuk beginner. Okey, Okey. ini cuma latihan saja. Baik. Teknik asas untuk main gendang. Baik, cikgu boleh jelaskan. Cikgu kata tadi ada peringkat permulaan, mesti ada peringkat-peringkat yang lainnya. Boleh cikgu jelaskan tentang pukulan-pukulan gendang yang ada? Okey, pukulan yang seterusnya naik peringkat Ya. Okey, dia lebih utamakan bunyi dia. Baik. Bunyi dia lebih tinggi. Okey, jadi dia kena naikkan tangan lebih tinggi. Naikkan Okey, tangan dan lebih dia tinggi. Pukul dengan pukulan yang lebih kuat. Baik. Okey, jadi ada bunyi dia perlahan, ada bunyinya kuat. Cikgu, setiap pukulan gendang ni ada nama tak? Tadi yang saya cuba tadi, Yang ini pengku. pengku. Yes. Kemudian? Yang naik tinggi, turun tu, itu loiku. Loiku. Yes, loiku. Baiklah, saya nak cuba. Saya takut cikgu nanti satu sekolah ni dengar. Baiklah, kita minta murid untuk tunjukkan boleh? Ya, cikgu? baik. Silakan. Okay, mari kita jemput murid kita. Okay, pelajar ini Jajun. Okay, yang ini Yongjia. Baik. Okay, mereka akan cuba demonstrasikan beberapa jenis gendang. Baik. Okay, kita serahkan masa kepada mereka. Boleh. Yang kedua tadi, nama dia apa tadi cikgu? Okay, satu pengku, Pengku. satu loiku, Loiku. and then satu hesi sampai hesi. Hesi. Sampai. hesi. Hesi. Okay, yang itu persembahan yang ringkas. Baik. Jom kita berikan peluang kepada mereka untuk demonstrasi pukulan gendang bagi tarian sini. Jom cikgu. Ya. Silakan. Silakan. Dung cikgu.
dalam dada sini dah macam bergendang-gendang. Itu baru alat muzik yang pertama yang biasa dimainkan untuk tarian singa. Yang kedua kita akan pergi kepada Simba. Cikgu, saya tengok Simba ni macam senang je nak dimainkan, betul ke? Tidak. Tak senang? Tidak, Nisa. Okey, dia actually pun perlukan banyak latihan. Baik. Okey, untuk satu tarian singa, Baik. kita perlukan 1 atau 2 gendang saja. Ya. Tetapi untuk Simba kita perlukan banyak. Okey, gendang Simba ini dibuat daripada tembaga. Tembaga. Okey, jadi dia agak berat. Ya ke cikgu? Ya, Okey, saya cuba. nak cuba boleh? Boleh. Baik. Terima kasih. Pegang ni cikgu ya. Saya peganglah macam ni. Okey, cara Oh. pegang tu kena betulkan balik. Oh, betulkan bagaimana cikgu? Kita pegang Simba guna 3 jari. 3 jari. Yes. Okay. And then kita pegang saja. Pegang. And then lilitkan dengan kain. Okey. Untuk menahan kekuatan, keberatan Simba ini. Alamak. Baik, okey. Ya. Jadi Simba Kali- ini berbunyi dengan memukul 2 belah. Oh, Okey. jadi ada cara yang betul untuk memegang Simba 3 dan jari. 3 jari. 3 Pegang jari. di atas. Pegang. Okey, dan luruskan Lilitkan. badan. Luruskan badan. Ya. Baik. Okey. Lalu kita bermula untuk main Simba ni, kita kena kuda-kuda. Kuda-kuda. Langkah kuda-kuda. Baik. Okey, buka Okey. tangan, buka seluas bahu. Ya. Okey, jadi kita ready untuk main Simba. Okey, Wah. Simba ini ada banyak jenis saiz. Baik. Dan ketebalan dia pun berbeza-beza. Oh. Okey, ketebalan dan saiz dia akan menghasilkan bunyi Simba yang berbeza-beza. Okey, sekolah kita gunakan satu saiz saja. Satu saiz saja Ya, untuk jadi sekolah menengah. bunyi yang dikeluarkan lebih sama rata. Cikgu, kalau tadi gendang ada bunyi yang berbeza-beza, ada penggu, ada hesi dan sebagainya. Bagaimana dengan Simba? Ya, okey, Simba pun kena ada penggu, Penggu, hesi, hesi. okey, sampai hesi. Ah. Okey, so dia actually satu peralatan muzik yang berpadan dengan gendang. Oh. Gendang main cara gendang, penggu. Penggu. Okey, Simba main cara Simba. Simba Okey, penggu juga. Oh, sekarang ni saya dah faham, tapi saya nak tahu kalau kekuatan. Cuba buat. Cuba buat. Oh, lama. Okey, Macam kuat lagi. kuat lagi. Saya rasa lebih baik kalau kita minta murid-murid yang dah mahir ni untuk tunjukkan Ya. kepada kita bagaimana Simba dimainkan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, Baik. so saya sekarang kenalkan anak murid saya dulu. Baik. Okey, yang di sebelah sana tu Legend. Okey, yang sebelah sini tu Kai Sing. Kai Sing. Okey, yang di belakang saya Sing Yi dan Jia Hui, Baik. Shu Wen, Carrie. Okey, biar mereka demokan. Ya, jadi jom kita nak tengok persembahan ataupun demonstrasi simbal daripada murid-murid ini. Ya, dipersilakan. Itu dia bunyi daripada alat muzik simbal, alat muzik kedua yang biasa dimainkan ketika tarian singa. Alat muzik yang ketiga cikgu kita ada
gong. Ini dia gong. Gong ni boleh cikgu ceritakan sedikit daripada bahan apa dibuat dan biasa dimainkan bagaimana? Silakan cikgu. Okey, baik. Okey, setiap tarian singa kita ada peralatan 3 jenis. Ya. Okey, mungkin kita boleh ada dua gendang. Okey, tapi gong kita hanya perlukan satu sebab saja. bunyi dia cukup terang. Ya. Okey, dan kuat sangat. Okey, gong ini diperbuat daripada tembaga. Ya. Dia tebal dan dia agak berat. Oh, Okey, so main dia simple saja. Okey, dengan batang gong ini, okey, kita just ketuk. Okey, ketuk di tengah dan ketupan ini, pukulan ini kena padan kepada kita punya gendang dan simbah. Baiklah, untuk menunjukkan kepada penonton semua bagaimana pukulan gong ini dibuat, kita akan tunjukkan kepada anda menggunakan murid-murid yang sudah mahir ni. Kalau saya yang ketuk nanti lain bunyinya, tak jadi tarian singa nanti. Tapi kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Silakan. Baik, silakan. Terima kasih murid-murid yang masih menonton Didik TV KPM di slot kesenian bersama saya Nisa K dan Cikgu Chia. Cikgu, saya tengok singa-singa pada tarian singa sekarang ni dah bermacam-macam warna. Mana singa saya, Cikgu? Sini dia. Ini dia. Singa-singa bagi tarian singa, Kelab Tarian Singa di SMK Pusat Bandar Puchong 1. Baiklah Cikgu, saya tengok kan warna-warna ada merah jambu, ada kuning, warna kegemaran saya. Sebenarnya apa simbolik di sebalik warna ni? Ada ke Cikgu? Tak ada. Tak ada. Okay. Sekadar singa ini, dia perlukan warna cerah, Ya. yang warna ceria saja sebab dia main sempena Tahun Baru Cina. Ya. So tak kiralah warna merah ke, kuning ke atau pink color, warna yang boleh memeriahkan keadaan. Ya. Tahun Baru Cina, orang Cina tak suka hitam. Jadi Baik. tak ada, you tak akan nampak singa hitam. Baik, jadi kita perlukan singa yang warna-warnanya ceria, yang meriah, Betul. yang saya rasa semua orang macam boleh nampak, oh singa. Macam tu. Baiklah Cikgu, kita dah tengok ni warna yang pelbagai dan saya nak tahu sebenarnya ada apa pada bahagian badan singa ni. Boleh Cikgu? Baik, kita tengok. Jom. Okey, singa. Baik, silakan. Kita minta bantuan murid-murid kita untuk tunjukkan bahagian badan singa. Baiklah Cikgu, biasanya kita tengok tarian singa yang dimainkan. Jadi dari jauh je saya tengok, saya takut nanti singa tu ngap sama saya. Tapi hari ini kita nak tunjukkan kepada penonton saluran Didik TV KPM apa sebenarnya ada pada bahagian badan singa. Boleh Cikgu? Boleh. Jadi saya nak lihat dengan lebih dekat. Silakan. Nisa. Alamak. Wah, Okey, singa ni klik-klik kita mula mata dengan pula. singa ini Ya. diperbuat daripada apa? Baik. Okey, kita tengok bahagian dalamnya. Bahagian dalam. Okey, Nisa boleh telitikan. Wow. Okey, bahagian dalam singa ini actually kita boleh nampak singa diperbuat daripada buluh. Buluh. Okey, Baik. lepas tu ditampar-tampar dengan kertas dan kain. Kain. Okey, Baik. dalam ni kita ada satu tali. Nisa Tali. tahu tak tali ini untuk tujuan apa? Nak tarik apa ya Cikgu tali? Mai cuba tarik. Okey. Okey, turunkan. Saya tarik je. Ya, tarik. 1, 2. Oh. Ya. Oh, okey. Oh, Okey. baru saya So, tahu. Tali ini untuk menggerakkan telinga dan kelopak mata. Oh, baik. Okey, so kita telitikan dengan luaran singa. Baik. Okey, turunkan sikit. Wah. Okey, Nisa tengok. Okey, ini kepala singa. Okey, atasnya ada tanduk. Tanduk. Tapi tanduk ini kita tak boleh pegang. Baik. Okey, ini adalah pantang larang Pantang untuk larang. singa. Baik. Okey, dan kita ada telinga. Telinga. Okey, kita ada mata dia. Ya. Okey, ini hidung dia. Okey, dan mulut.
Okey, ini kepala singa. Okey, dah siap tampar-tampar dengan kertas dan kain. Okey, dia akan buat lukisan, ukiran, corak-corak di bahagian kepala. Baik. Okey, dan kemudiannya dia tampar-tampar dengan bulu-bulu ini. Oh, bulu-bulu ni sebenarnya dia buat daripada bahan apa, cikgu? Bulu-bulu ini diperbuat daripada bulu arnab, Bulu arnab, bulu bili-bili, okey, bulu kuda. bulu arnab, bulu biri-biri atau bulu kuda. Yes, Wah. okey. Terpulang kepada harganya. Terpulang Okey, kalau bulu-bulu kuda dia lebih mahal. Oh, lebih mahal dan lebih berkualiti tinggi ya, cikgu. Yes, so sekarang Baik. kita tengok ekor dia. Baik, Okey, kita pusing. Kita nak tengok bahagian badan dan juga ekor. Bagi singa kita ni. Okey, bahagian badan dia adalah kain. Kain? Okey, kainnya sepanjang 7 kaki. 7 Okey, kaki. dan dia ada kain yang Berkilat. berkilat untuk menarik perhatian orang. Baik. Okey, dan dia punya bulu-bulu juga. Okey, so ini apa dia? Ini ekor ni, cikgu. Ya, betul. Okey, dia ada batang di belakang. Okey, pemain yang di singa di belakang tu dia Baik. akan pegang batang ini dan dia akan gerakkan. Oh. Okey, so biasanya kita nampak kucing kan? Kita nampak anjing kan? Ya. Okey, dia nampak tetamu dia akan goyang-goyangkan Dia dia suka? punya ekor dia. Ini dia. Okey. Cikgu. Baiklah, saya tengokkan. Boleh kita pusing kembali bahagian kepala pusing di kembali. hadapan. Pusing. Baik, cikgu. Saya tengokkan. Saiz kepala singa ni besar, cikgu. Berat dia berapa sebenarnya? Ya. Beratnya dari 3 kg hingga 5 kg. Alamak, dah macam angkat sekambing berat, cikgu. Ya, untuk pelajar sekolah menengah kita tak ambil berat sangat dalam 3 hingga 4 kg. Untuk kepala singa yang masuk pertandingan dia nak dia lagi besar, lagi menarik. Jadi dia boleh berat dia boleh sampai 10 kg. Sampai 10 kilogram. Ya. Baiklah, terima kasih murid-murid. Boleh letakkan kepala terima kasih. singa dan juga singa di bawah. Baiklah, cikgu. Saya sebenarnya tertanya-tanya dengan pergerakan singa. Bila tarian singa itu dimainkan, sebenarnya ada berapa peserta yang ataupun pemain yang ada di bawah bahagian badan singa kita ni? Okey, dalam badan singa kita ada 2 orang peserta. Baik. Okey, satu tu menguruskan kepala singa Baik. dan satu tu menjadi badan ekor singa. Baiklah, cikgu. Saya biasa tengok tarian singa dimainkan dengan singanya. Macam mana rupa agaknya kalau gerakan itu dimainkan tanpa singanya? Boleh kita tengok, cikgu? Okey, kita boleh tengok, kita tunggu sebentar lagi kita Baik. tunjuk tanpa singa. Baik, kita nak minta bantuan murid-murid ini. Silakan. Okey. Bersedia? 1, 2, 3, Baiklah, itu kita dah lihat pergerakan singa tanpa kostum singa itu sendiri. Sekarang ni nampak singa kita semua dah bersedia. Comelnya. Cikgu boleh jelaskan tak tentang pergerakan-pergerakan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita? Ya, baik. Kita terangkan secara ringkas saja. Baik. Okay, pergerakan yang pertama tadi dinamakan heisi. Okay, heisi itu pergerakan yang menyambut tetamu. Okay, kita boleh bayangkan dia sebagai seekor anjing ke, seekor kucing ke. Ya. Kalau ada tetamu datang ke rumah kan, binatang kucing ke anjing tu nak rasa happy saja kan, gembira rasa teruja. saja. Ya, jadi gerakan tu heisi. Heisi. Baik, seterusnya cikgu, pergerakan yang seterusnya. Pergerakan yang kedua tu sampai. Sampai. Okey. Binatang ini, singa ini memberi penghormatan kepada tetamu. Biasanya kita akan bow. Okey, dan you akan perhatikan dia akan bow 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali. Tunduk 3 kali. Baik.
Okey, seterusnya kita ada Hesi, Sanpai. Okay. Dan satu persembahan tu gabungan secara ringkas itu memberi hiburan kepada tetamu. Wah, kita lihat ni singa-singa kita ni semua dah tak sabar-sabar. Singa merah jambu dan juga singa kuning kita tu. Baiklah cikgu, kita nak lihat demonstrasi pergerakan pemain-pemain tarian singa kita berserta dengan kostum singa mereka. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Silakan. 1、2、3、4、5、6、7、8、1、下、2、下、3、下、1、2、3、4、跳，3下，1、2，退，1、2、3、4、1、2、3。Terima kasih semua yang masih menonton saluran Didik TV KPM di slot kesenian bagi eksplorasi seni kelab tarian singa di SMK Pusat Bandar Puchong 1 bersama saya Nisa K dan Cikgu Chia. Cikgu, murid-murid yang terlibat dengan kelab tarian singa ni kan, pernah tak murid-murid ni buat persembahan di luar sekolah? Ada. Murid-murid kelab tarian singa ini kita pernah bawa mereka keluar ke rumah kebajikan kawasan Petaling Jaya. Baik, apa itu antara? Pada tahun 2020 sebelum PKP. Ada berapa banyak rumah kebajikan yang pernah dikunjungi murid-murid ni? Kita pernah pergi rumah kebajikan, rumah orang-orang tua di Sungai Wei, rumah kanak-kanak di Cherry's House dan rumah orang-orang tua di Cherry House. Dan kita juga pergi rumah kebajikan IQ70 di mana budak-budak tu terencak akal. Dan kita juga mengunjungi ke Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Terencak Akal Malaysia. Baik, apa sebenarnya tujuan persembahan-persembahan di pusat kebajikan ini dijalankan, Cikgu? Tujuan kita sebenarnya kita nak menyemai nilai kasih sayang di hati pelajar. Betul, bila kita tengok orang kurang bernasib baik kan, kita pun ada rasa simpati dan empati, betul tak cikgu? Kita nak budak tu at least lah sekurang-kurangnya belajar sikit, lebih prihatin kepada golongan yang bernasib malang. Baiklah cikgu, saya pasti ramai yang tahu persembahan tarian singa biasanya dilakukan untuk sambutan Tahun Baru Cina. Tapi apa antara perkara yang dilakukan ketika persembahan tarian singa itu berlangsung? Okey, kalau pernah menyaksikan tarian singa, mesti akan nampak singa itu akan memberi limau kepada tetamu melalui mulut mereka. Limau ini actually satu tanda. Satu tanda bertuah. Wah. Kalau singa bagi limau, terima saja. Ini maksudnya terima kekayaan, kemewahan, kejayaan, kesihatan, kebahagiaan. Wah, itu antara simbolik pemberian limau oleh singa, tarian singa kepada pengunjung untuk sesuatu acara tersebut. Wah, saya sebenarnya tak sabar nak tengok tarian singa. Boleh tak cikgu? Boleh, tapi sebelum ni biar saya terangkan sikit. Baik, boleh cikgu. Sebab masa latihan, biasanya mereka latih ikut kumpulan. Kumpulan gendang, kumpulan simbah, kumpulan gong dan kumpulan singa. Tapi semasa nak buat satu persembahan, mereka perlu kerjasama antara satu sama lain. Ya, ini bermakna mereka bekerja dalam satu kumpulan yang besar. Sebab pemain gendang dah ada 2 orang contohnya, pemain gong dan juga yang main simbah pun ramai kan cikgu kan. Belum lagi dengan pemain-pemain bagi kostum singa. Baiklah cikgu, sebenarnya kita dah tak banyak masa lah untuk episod kali ni. Banyak lagi yang kita nak kongsikan. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana cikgu sudi berkongsi informasi tentang tarian singa di SMK Pusat Bandar Puchong 1. Tetapi sebelum itu, boleh tak cikgu kongsikan apa antara rumusan dan kesimpulan untuk episod kita kali ini? Untuk kesenian tarian singa ini, saya rasa dia tak kira jantina, tak kira bangsa. Jadi lelaki, perempuan, Cina, Melayu, India semua boleh menyertai tarian singa. Dan kita mengalu-alukan kaum lain. Jangan saja pelajar Cina saja. Jadi kalau boleh tu, saya rasa kalau ada peluang tu
beramai-ramailah datang berlatih ke, mengenali ke kesenian tarian ini. Betul. Kita di Malaysia ni kan wujudnya berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang budaya. Jadi tidak salah kalau kita mengenali budaya-budaya yang lain selain daripada budaya bangsa ataupun agama kita sendiri. Tak masalah kan cikgu kan, sebab itu yang akan mengharmonikan lagi kehidupan kita. Cikgu, sebenarnya pengambilan bagi ahli kelab tarian singa berapa kali setahun dibuka atau sepanjang tahun dibuka? 1 tahun untuk had kepada 60 orang peserta saja. 1 tahun 60 orang peserta. Kalau tahun hadapan peserta ada yang dah tamat persekolahan dah keluar, boleh kita memohon. tambah lagi. Boleh lagi tambah permohonan. Jadi baiklah cikgu, sebenarnya apa antara kebaikan mereka sertai, apa antara nilai yang akan mereka pelajari apabila mereka sertai kelab tarian singa ini? Okey, selain daripada dia mengenali kesenian tarian singa, dan saya amat berharap mereka boleh menghayati kesenian ini. Kalau boleh mewarisi budaya dan kesenian ini. Ya, betul. Kalau bukan kita yang nak jaga, siapa lagi? Jadi kita perlu turunkan budaya ini kepada golongan dan juga generasi yang lebih muda agar adik-adik kita, anak-anak kita nanti di masa depan mereka masih dapat melihat tarian singa ini. Baiklah cikgu, saya dah feeling nak tengok, tak sabar nak tengok tarian singa. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Chia Liting dari SMK Pusat Bandar Puchong 1. Terima kasih murid-murid dan juga pengetua sekolah ini serta penonton Didik TV KPM kerana setia menonton hingga ke akhir rancangan. Kita akan sama-sama menyaksikan persembahan tarian singa dari Kelab Tarian Singa SMK Pusat Bandar Puchong 1. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Bye. Thank you.